saya Clarissa Joanis. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang amalan bersesuaian penjagaan kanak-kanak yang berumur 3 hingga 4 tahun. Apa itu EBP atau amalan bersesuaian penjagaan? EBP ini dia bermatlamat untuk meningkatkan perkembangan holistik kanak-kanak berumur dari lahir hingga 8 tahun dan memberikan perhatian kepada kualiti pendidikan dan pembangunan kanak-kanak. Terdapat 4 elemen yang membentuk definisi EBP, yaitu membantu kanak-kanak untuk mencapai matlamat yang mencabar dan boleh dicapai, mempertimbangkan amalan bersesuaian secara kronologi, individu dan budaya, menyediakan pengalaman mencabar untuk merangsang minat kanak-kanak, dan meningkatkan pengetahuan dan penyelidikan pembelajaran kanak-kanak. Oleh itu, pengetahuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip EBP serta keperluan kanak-kanak amatlah penting kepada pengasuh dan guru, apalagi kanak-kanak yang baru berumur 3 hingga 4 tahun ini. Karena kanak-kanak pada usia ini cepat menerima perkara-perkara baru yang mereka lihat, mereka belajar di sekolah atau di mana-mana saja yang mereka berada. Apakah amalan yang bersesuaian bagi kanak-kanak 3 hingga 4 tahun? Oke, amalan yang pertama adalah bermain. Yang kedua adalah bahan bantu mengajar yang menarik. Yang ketiga adalah ibu bapak atau guru perlu membawa kanak-kanak untuk bernyanyi. Yang keempat, ibu bapak atau penjaga perlu meluangkan masa untuk mendengar cerita daripada kanak-kanak. Pertama, bermain. Bermain adalah lumrah kepada kanak-kanak. Ibu bapa atau penjaga perlu menggalakkan kanak-kanak untuk bermain. Karena semasa kanak-kanak bermain ini, mereka akan belajar sesuatu dan akan menerima sesuatu perkara yang baru dalam hidup mereka. Sebagai contoh, ketika kanak-kanak melakukan aktiviti berkumpulan, seperti aktiviti membina istana pasir, dalam masa ini, kanak-kanak akan bercampur dengan banyak kawan-kawan dan masa itu mereka akan bergaul, mereka akan berkomunikasi. Jadi, semasa mereka bermain itu, perkembangan emosi mereka berkembang, di mana mereka akan gembira, ada perasaan gembira, perasaan marah, perasaan kecewa, di sanalah semua itu akan berlaku. Di samping itu, kanak-kanak juga akan mendapat bahasa yang baru dan juga ada pertambahan kosakata yang mereka dapat daripada kawan-kawan mereka semasa mereka bermainlah. Oleh itu, pendidik atau pengasuh perlu menggalakkan kanak-kanak untuk bermain di dalam kelas atau di luar kelas. Seterusnya, guru perlu menggunakan bahan bantu mengajar yang kreatif dan menarik perhatian kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, bahan bantu mengajar ini merupakan kelengkapan yang digunakan oleh guru atau pengasuh dalam melaksanakan aktiviti di dalam bilik darjah atau di dalam kelas. Bahan bantu mengajar ini merangkumi semua benda yang boleh dipegang, dirasa dan didengar oleh kanak-kanak. Bahan bantu mengajar yang menarik dapat meningkatkan lagi minat murid untuk belajar. Bukan itu saja, malah dapat mengukuhkan lagi ingatan pelajar tentang subjek yang mereka belajar, dan seterusnya pemikiran murid akan terbuka dengan meneroka alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru. Antara contoh EBM yang boleh membantu perkembangan anak-anak yang berusia 3 hingga 4 tahun adalah gambar, model 3 dimensi, boneka, buku cerita, atau slide yang ditayangkan pada LCD. Misalnya, aktiviti meneka hewan. Guru boleh menggunakan slide atau gambar untuk menunjukkan gambar-gambar hewan kepada kanak-kanak yang berumur 3 hingga 4 tahun. Seterusnya, menyanyikan lagu muda dan main permainan berirama bersama dengan kanak-kanak juga merupakan amalan bersesuaian dalam penjagaan kanak-kanak yang berumur 3 hingga 4 tahun. Pada usia ini, kanak-kanak sangat suka akan musik dan lagu-lagu. Apabila kita membawa mereka bernyanyi, perkembangan kanak-kanak dari segi jasmani, emosi, intelek,
rohani dan sosial akan meningkat atau berkembang. Melalui musik dan nyanyian juga, tingkah laku yang positif dalam kalangan kanak-kanak dapat dipupuk. Sebagai contoh, pengasuh boleh melakukan aktiviti menyanyi sambil menari sebelum atau selepas memulakan kelas. Contoh lagu kanak-kanak yang boleh digunakan ialah lagu Baby Shark, lagu The Dance Friend, lagu rakyat, dan sebagainya. Oke, akhir sekali, sebagai ibu bapak atau penjaga, kita perlu mendengarkan atau meluangkan masa untuk mendengar cerita kanak-kanak. Kebanyakan ibu bapak ini, ketika kanak-kanak ingin meluapkan sesuatu, mereka selalu cakap diam, jangan bercakap, atau nantilah begitu kan. Tapi sebenarnya sebagai ibu bapak atau penjaga, kita perlu mendengar dahulu luahan atau cerita kanak-kanak. Karena melalui kanak-kanak bercerita, kita sebenarnya membantu kanak-kanak untuk meningkatkan lagi keyakinan mereka. Terutama sekali kanak-kanak yang berusia 3 hingga 4 tahun ini, mereka adalah kanak-kanak yang sering atau sangat suka untuk bercerita. Karena apa yang mereka lihat melalui persekitaran mereka, mereka akan ceritakan kepada ibu bapak atau penjaga yang dekat dengan mereka. Jadi, interaksi yang berlaku antara ibu bapak dengan kanak-kanak ini sebenarnya meningkatkan lagi perapatan. Dan bukan saja perapatan, malah akan membantu meningkatkan perkembangan kognitif kanak-kanak. Secara ringkasnya, jika amalan bersesuaian ini diterapkan dalam penjagaan kanak-kanak yang berumur 3 hingga 4 tahun, maka kanak-kanak akan bertumbuh dengan baik dan mampu bersedia untuk melangkah ke fase yang seterusnya dalam hidup mereka. Oleh itu menjadi tanggung jawab orang dewasa untuk membantu perkembangan kanak-kanak. Kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan fisikal dan kognitif kanak-kanak sememangnya harus diberi tumpuan utama karena kanak-kanak pada peringkat ini mudah menerima dan menginterpretasikan sesuatu perkara dengan cepat. Justru, ibu bapak dan guru merupakan orang yang paling terdekat dengan kanak-kanak, perlu membimbing dan membantu kanak-kanak untuk meningkatkan lagi perkembangan kognitif dan pemikiran kanak-kanak. Berdasarkan tugasan ini, saya dapati bahwa amalan bersesuaian dalam penjagaan kanak-kanak berumur 3 hingga 4 tahun sangatlah penting untuk diamalkan oleh semua guru atau semua orang dewasa agar perkembangan kanak-kanak ini dapat berjalan dengan lancar dan kita juga dapat melahirkan insan atau model insan yang baru yang seimbang dari semua aspek, yaitu jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Jadi sampai di sini saja pembentangan saya. Terima kasih atas perhatian Anda dan pendengaran Anda.